Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat datang kepada penonton bersama dengan kita pada malam ini live Momen Buku. Seperti kebiasaannya, kita akan mengupas tajuk-tajuk yang akan membuka minda masyarakat kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, insya-Allah kita akan kupaskan tajuk yang sangat menarik pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita untuk bersama dengan kita pada pentas live pada malam ini. Okay. Baik, Assalamualaikum Dr. Samhani. InsyaAllah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat je. Okey, Alhamdulillah. Doktor boleh dengar jelas suara saya? Boleh. Okey, baik, insyaAllah. Okey, jadi para hadirin, sahabat-sahabat penonton, kalau jelas boleh komen jelas, kalau kurang jelas boleh komen kurang jelas. InsyaAllah kita akan cuba untuk tambah baik supaya anda semua tidak terlepas perkongsian kita pada malam ini, insyaAllah. Okey, kasih mas clear, insyaAllah. Okey. Boleh dan juga jangan lupa untuk share link live kita pada malam ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain dan juga saudara mara kita yang lain supaya sama-sama kita dapat input yang bermanfaat untuk kita pada malam ini dan insya-Allah untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, insya-Allah. Jadi pertama sekali sebelum saya ajukan soalan, kita berkenalan dahulu dengan panel kita pada malam ini, insya-Allah. Boleh Doktor? InsyaAllah sedikit maklumat berkaitan dengan Dr. Samhani ataupun nama glamour Kak Sam, betul? Boleh panggil Kak Sam. InsyaAllah nama diberi Dr. Samhani binti Ismail, merupakan pensyarah unit psikologi. Betul Doktor? Fisiologi. Fisiologi, Fakulti Perubatan Uniza Terengganu. Betul ya Doktor? Betul. Yes. Dan juga merupakan penulis bagi buku kita pada hari ini. Buku yang akan kita kupas pada hari ini iaitu tajuk dia Kenapa Babi Tidak Halal. Jadi kenapa kita nak tanya doktor malam ni, kenapa buat buku ni? Kenapa boleh menulis buku dengan topik seperti ini. Jadi sahabat-sahabat semua kalau nak tahu jawapan daripada penulis buku itu sendiri, boleh terus bersama kita pada malam ini supaya bila kita dapat satu jawapan tu kita boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Okey, Terengganu clear, Kuantan clear. Okey, terima kasih. Terus kongsikan live kita pada malam ini kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Malam masih muda, kita boleh sama-sama online untuk tengok live Momen Buku pada malam ini, insya-Allah. Okey, jadi doktor bersedia untuk soalan yang akan diajukan? InsyaAllah. Santai-santai malam ni teh. Boleh Dato', boleh. Kita berguna-guna. Boleh Dato', boleh. Okey. Soalan yang pertama, simple macam sama je dengan soalan saya tadi, yang persoalan-persoalan saya tadi. Tujuan dan kenapa doktor keluarkan ataupun tulis buku yang berkenaan dengan tajuk Kenapa Babi Tidak Halal. Silakan doktor. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar deh. Okay, pertama sekali terima kasihlah kepada Momen Buku ya. Kerana menjemput saya. Saya rasa banyak lagi buku yang menarik tapi Masya Allah tak tahulah. Mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui deh daripada buku ni. Okay, jadi buku ni publish 2017 lagi dan Alhamdulillah sebenarnya kenapa buku ini ditulis? Ramai orang tanya soalan. Apa awak tulis buku ni? Apa tajuk ni? Kenapa? And then bila dah publish buku tu, boleh pakai ke buku ni? Kau kena samak. Jadi itu soalan yang biasa. Dulu kita rasa masa dalam proses menulis tu rasa macam alamak nanti kan gitu gini deh, takut nak tulis buku. Tapi bila dah publish tak ada benda, biasa je. Jadi sebenarnya
saya bercakap secara jujur lah deh. Benarnya dia adalah asalnya sebuah artikel yang saya hantar ke Dewan Kosmik dan terbit pada tahun 2009 lah. Julai dan Ogos ataupun Julai ataupun Ogos macam itulah. And then saya dijemput oleh kira macam seorang penerbit ni. Penerbit lah kita kata straight lah, maksud PTS lah. Dia nak jumpa. And then bila dia tengok saya punya biodata, saya punya thesis undergrad saya tajuk kajian perubatan zikir dalam merawat chronic migraine patient. Dia berminat lah nak jumpa. Maka kebetulannya saya pergi Kuala Lumpur lah. End of year kita pergi KL. So dia pun mari kita jumpa lah di KLCC, food court KLCC. Jadi penerbit tu. Dan kebetulan waktu tu tahun 2009. Saya baru je mendaftar master sebulan dan masa tu kira cuti bersama family. And then masa tu masih ada isu tentang H1N1. Jadi beliau ialah berdasarkan artikel-artikel yang saya tulis dan saya menulis di Dewan Kosmik, majalah sains ya. Saya penulis sains lah, sains, and then majalah Dewan Agama dan Falsafah, macam kita merungkaikan, menggabungkan apa makna dari sudut ayat Quran tu, and then dari sudut saintifiknya, explanation dari sudut saintifik apa semua kan. Jadi pada waktu tu H1N1 timbul lagi kan. Jadi dia pun tanyalah, nak tak tulis buku ni. Saya macam, kita macam agak ragu-ragu lah penerimaan apa semua tu kan. Kita tak sangka lah just hanya artikel kan. Jadi tapi tiba-tiba mereka nakkan sebuah buku. Jadi sebenarnya dia tanya, masa tu seorang lagi peneman dia lah, editor juga, dia kata, kenapa puan menulis? Saya kata jihad. Dia kata, kalau macam tu saya rasa memang puan kena tulis buku ni. Puan kena tulislah buku ni. Saya pun masa tu kalau tanya memang kalau tahu dengan pisau muka tu memang tak tubik darah lah, memang takut lah. Takut maksudnya lagu tu deh saya kata, dah lah saya baru register master dalam sebulan baru. Kata lepas tu itulah ceritanya. And then tu pertama faktor kita kata tawaran ataupun lamaran daripada penerbit mahukan kajian saintifik, hujah-hujah saintifik. And then satu lagi kenapa adalah disebabkan babi ni terlalu banyak sehingga kan banyaklah abundance lah di mana-mana merata dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa-apa, seolah-olah ia adalah satu yang halal. Walaupun dia haram, adakah benar? Jadi benda ni sensitif, bunyinya sensitif, tetapi itulah. Jadi mereka mahukan kita tulis secara detail. Dan kalau ikut cerita saya sebut sikit tentang H1N1 deh. Memang yes, benda ni sensitif juga dan mungkin ada orang yang tidak bersetuju, tapi ceritanya adalah sebelum tu lagi lah. Contohnya so far memang tak ada siapa yang begitu konkret lah mengaitkan H1N1 dengan babi ataupun Spanish flu atau apa-apa saja, tapi dia recorded lah di dalam jurnal-jurnal lah. Tapi kalau untuk situasi kita, tak ada siapa yang berani nak kata apa-apa semua kan, sebab dia melibatkan banyaklah isu sensitif semua kan. Ras-ras budaya masyarakat yang pelbagai kaum kan. So tapi kalau ikutkan pengalaman sejarah dalam kes Nipah virus yang berlaku masa tu saya SPM 99. Jadi masa tu negara agak panik. Mula-mula berlakunya penyakit yang tak tahu daripada mana tiba-tiba banyaknya penternak yang dijangkiti and then dapat hipotermia, jadi dan babi sendiri pun jadi kajian-kajian masa tu macam mana kerajaan overcome adalah dengan cara kerajaan dah isytihar sebagai Japanese encephalitis deh. Jadi memberi suntikan dan tukar-tukar jarum berkongsi jarum lah untuk vaksin pada babi. Jadi benda tu spread. Tapi
bila sudah disahkan, dikaji, ia rupanya adalah Nipah virus. Yang mana Nipah virus memang berasal daripada babi. Okey, kenapa? Kalau ikut for that case lah, benda ni bermula di untuk kisah ni dia bermula di Perak lah, walaupun sebelum tu lagi sudah ada lah. Kalau katakan sebenarnya tahun 1996 tu dah ada urut-urut mengatakan tu, tapi dia tak jelas. Tapi pada untuk kes ni dia dikatakan bermula dalam di Perak lah. Di Perak cerita, ada cerita sikit cerita sikit. Maksudnya macam mana tu. Jadi bila ni hasil pada pengkajian lah. Okey, pengkajian ni Japanese, saya ingat saya Japanese kan, dia kaji, dia mari ramailah hari tu untuk mengkaji benda ni. Daripada CDC dan sebagainya lah. Okey, ni reports. Maksudnya bila mereka mencukil, ini ceritanya adalah disebabkan satu kawasan ni adanya peternakan babi di lombong biji timah yang terbiar lah. Bila terbiar, dia bertakung, ada air situ. Jadi dikatakan boleh neutralize lah kebusukan apa semua, sebab babi ni dia mengeluarkan gas yang sangat banyak lah. Jadi di situ ada penduduk Chinese, lepas tu ada orang Melayu di Perak ada orang Melayu. Jadi orang Melayu ni komplain lah, of course lah, babi ni dia punya bau tu jauh bau. Dengan kita sudah ada stigma apa babi apa semua dia, jadi complain very high lah, complain. And then buatlah ladang dusun buah-buahan di tengah, di antara populasi orang Melayu ni dengan cakap Kelantan ni. Populasi orang Melayu dengan ladang babi tu, mereka buat satu dusun lah, dusun buah-buahan. Jadi tiba-tibanya lah secara naturally lah berlakunya, haiwan-haiwan mari makan lah, kelawar apa semua-semua tu dia makan, dan dia buang najis, dia buang apa-apa semua tu lah. And then babi, tabiat dia sebagai koprofagi, dia makan najis juga. Jadi babi makan najis apa semua. And then babi berfungsi, dia ni memang haiwan yang kita panggil sebagai mixing vessel. Dia boleh menggabungkan di antara virus virus daripada haiwan-haiwan dan virus manusia. Dia boleh menggabungkan virus tu yang mana menjadi satu virus yang baru. Jadi dan virus yang baru tu, kalau sebelum ni virus tersebut tak boleh nak infect manusia, tapi apabila sudah disegregate lah kita kata di dalam badan babi tu, dia melakukan penyusunan semula genetik tu dia. Jadi dia boleh menjangkiti manusia. Jadi di situlah bermulanya. Maka timbullah penyakit-penyakit. Jadi di situlah benda ni ditentusahkanlah. Jadi ruginya lebih besar daripada untungnya. Kalau memang sebelum ni babi menjadi satu komoditi lah, apa kita panggil punca mata wang deh, banyak, tapi kerugian tu lebih besar. Dan kerugian daripada rentetan tu pun lagi besar juga. Ni daripada makanan lepas tu dia menyumbangkan kepada minyak dan lelemak. So efek kepada rantaian-rantaian industri pun besar. Jadi rupanya bila kita explore balik lah tu, rupanya sebenarnya ada intention nak menjadikan Malaysia ni sebagai hub terbesar babi, hub ekspor terbesar babi. Jadi takdirnya Allah meletuskan penyakit tersebut yang menyebabkan 1.1 juta ekor babi dibunuh. Dan memang dah bunuh tu tanam. Lepas tu, tapi kawasan tu pun dah jadi dia punya nilai hartanah pun dah jatuh apa semua. So gitulah ceritanya. Jadi kita nak benda ni mungkin hanya orang tertentu saja yang tahu kan. So tapi sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita orang Malaysia ni kena tahulah, kena aware juga. Wallahualam bissawab. Betul doktor. Jadi kita pun kalau kalau kita tak ada perbincangan pada malam ini, saya sendiri pun tak tahu situasi itu sebenarnya ada berlaku di negara kita. Sebabnya sebab perkara ni
tak dapat di tempat lain, melainkan kita kena dapatkan daripada pembacaan, daripada kita mendengar berita-berita yang sahih dan sebagainya. Okey. Terima kasih Doktor. Apa yang saya boleh conclude daripada jawapan tadi, maksudnya dari permulaan daripada artikel, kemudian dilamar oleh penerbit untuk hasilkan buku yang sebenarnya buku ni nak bongkarkan lebih kurang kepada kejadian yang sebenarnya berlaku di Malaysia, betul tak Doktor? Kita nak bagi kesedaran kan, kita nak bagi sedaran yang benda ni sebenarnya berlaku dekat Malaysia dan kita kena bantras, kita kena perlu elakkanlah daripada adanya kandang-kandang babi membiak di tanah air kita, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum kita teruskan kepada soalan yang kedua, jadi sahabat-sahabat penonton yang ada di live, kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan jawablah soalan-soalan. Doktor akan jawab soalan-soalan yang anda ajukan, insyaAllah. Dan juga jangan lupa share live kita pada malam ini. Ajak lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang lain untuk dengar. Semoga kita sama-sama dapat manfaat lah daripada perkongsian pada malam ini, insyaAllah. Okey, baik Doktor, insyaAllah. Okey, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Saya mudahkan soalan. Kenapa? Boleh Doktor ulaskan lebih lanjut. Kenapa babi diharamkan? Mungkin dari sudut hikmah dan juga pandangan saintis, secara saintifik dan sebagainya. Kenapa sebenarnya babi ni diharamkan? Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan kenapa tu, wallahu alam lah. Hanya Allah yang tahu. Kan? Cuma kita sebagai orang yang beriman, kita percaya ma khalaqta hadza batila. Kan? Jadi semua yang Allah buat tu, semua Allah yang tetapkan, yang baik memang baik, yang buruk memang buruk. Jadi untuk meyakinkan kita lah, kita kena mengkaji. Dan memang orang yang kalau Al-Quran, orang yang trust Al-Quran, dia akan mengkaji lah. Sebagaimana Al-Quran ni dia banyak memajukan manusia-manusia jadi tamadun-tamadun manusia dia. Jadi nak jawab soalan ni, saya boleh jawab, memang kita tak tahu. Dan kita pulangkan kepada Allah yang maha mencipta. Tapi memang banyak kajian lah sebelum ni, ramai contoh daripada biokimia, pakar profesor biokimia, imam-imam dan sebagainya lah mengkaji. Cuma dalam konteks saya ni, pada awal cerita ni awal kajian saya ni memang saya banyak berbincang dengan ramai orang lah. Orang Melayu, orang Cina, orang usrah, orang non-usrah. And then siaplah satu chapter yang agak tebal lah, kita kata dalam satu inci. Jadi pada tu adalah tentang physical factors. Memang banyak diceritakan lah physical factors. Okay, cacingnya, virusnya, yang pelbagai-bagai ni, okay, yang banyak bergayut. Dia memang babi adalah menjadikan satu kondisi yang sangat baiklah untuk pertumbuhan pelbagai jenis haiwan-haiwan yang tumpang di badan dia. Dan haiwan tersebut mikrofauna ke apa semua ni tak memberi kesan mudarat lah kepada babi. Jadi dia relax je, tak ada gapo-gapo lah. Kita kata relax je, padahal kalau kuman dia tu pergi serang lembu ke ni, teruklah jadi. Gitu tu buat. Masya Allah deh. Jadi siaplah satu chapter tu. Tapi saya rezekilah Allah menghadirkan peluang saya untuk menghadiri satu majlis sidang meja bulat. Saya bersyukurlah masa tu yang urus dia beliau lah, bila jemput KXO kita join that discussion. Pada tu yang bercakap masa tu adalah Prof Harlina Siraj deh, jemputan. So dia menceritakanlah elemen-elemen manusia ni ada fizikal, mental, spiritual, emosi,
apa lagi, ekonomi apa semua tu deh, seksual apa semua. Saya pun okay, buku ni dah macam nak siap lah. Lepas tu saya pun fikir, saya tak puas hati lagi dengan jawapan sebab memang ada argument lah kepada kalau siapa kenal Imam Abdul kan, dia pun di argue lah. Kalau orang kata ialah apa dia kata, kalaulah babi ni haram disebabkan cacing. Sebab biasa orang sebut babi haram, babi bahaya disebabkan dia ada cacing. Cacing tu memang tok makan samil lah. Berapa ribu darjah Celsius dia tidak matilah. Dan cacing tu memang ada di babi je. Taenia solium. Taenia. Jadi okay, kalau kita buanglah cacing tu, maka babi boleh jadi halal lah. Itu argumentnya salah satu. Jadi saya pun rasa macam tak puas hati, tak cukup jawapan, dan kita dah banyak dah kita come across lah jumpa buku sini, tapi jawapannya very limited lah. Why pig is prohibited, apa semua tu sangat sangat nipis lah buku biasanya kan. And then saya pun mahu explore lah. Ialah hidayah untuk kita juga. Kita pun nak tahu juga kan, nak menjawab persoalan. Jadi saya pun call editor lah, kata boleh tak saya nak pergi lebih jauh. Maka saya pergi sosor lah elemen-elemen tersebut. Agama kita tengok semua. Kalau tengok di buku tu adalah sedikit sebanyak insyaAllah. Yahudi bau dia pun haram dah. Dia kalau masuk tu bau, and then bukan masuk, kalau Kristian duk bawah tingkat dia, kalau rumah dia kalau rumah tu Kristian duk bawah, Yahudi duk atas dia. Kalau Kristian masuk tu biasa tu, tu pun tak boleh dah. Gitu, betapa haramnya babi tu sehingga bau pun haram. Tu sudut agama, saya buat comparison. And then intellectual, banyak juga saya jumpa di mana saya secara kesimpulan lah, babi ni dia ada dua jenis promosi lah kita kata. Satu yang mempromot babi sangat bagusnya babi, banyak vitamin gini. Dalam kalau kita buka buku teks food, memang babi tu dikategorikan sebagai meat. Jadi meat satu portion sama je nilai apa semua. Jadi dia berkhasiat, dia bawa khasiat banyak. In fact babi lagi banyak khasiat lah, dikatakan macam tu. Tapi dalam satu angle yang lain, babi sangat teruk. Jadi dia ada dua konotasi yang sangat berbeza. Kalau kita explore di internet lah, di internet ko di buku ke, buku biasa dia promote lah babi. Tapi jadi kita mencari jawapan tu tu dari sudut makanan. And then satu lagi yang tidak orang explore lagi adalah dari sudut kesan akhlak tu. Maka saya macam ni percayalah betapa Allah mengharamkannya, terutamanya kerana dia memberi kesan yang agak besar kepada akhlak, ataupun dalam konteks saintifik kita sebut sebagai behavioral. And then jadi dia banyak. And then dia, kalau kita tengok pemakan babi ni, biasanya dia merupakan kanibal. Dia kanibal manusia kan. Jadi salah satu yang disebut-sebut ni adalah tu salah satu lah, sebab even kalau manusia pun orang sebut sebagai long pig. Tapi itu terlalu lah, kena baca lah slow-slow. Kita tak saya timbulkan kan tu masing-masing punya pandangan, tapi dari sudut akhlaknya itu satu. Dari segi dia menyebabkan kecelaruan pada behavioral, disebabkan salah satu puncanya yang saya jumpa lah adalah gangguan pada transmitter lah, neurotransmitter monoamine oxidase. Contohnya monoamine oxidase ni dia banyak, terutamanya di kepala babi. Dia banyak juga di beberapa haiwan-haiwan liar ni, dia banyak juga monoamine oxidase. Tapi adalah research yang mention di babi ni lagi tinggi monoamine oxidase, yang mana dia adalah enzim lah yang boleh menguraikan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin dan juga GABA. Okey, kita ada jumlah serotonin ataupun dopamin yang stable lah
di dalam julat yang normal. Kalau terlebih kita akan jadi mungkin boleh jadi murung. Kalau terkurang pun mungkin boleh jadi murung. Jadi apa yang berlaku ni kemungkinannya memang dikaitkanlah babi mempunyai MOA lah, monoamine acid itu yang tinggi. So menyebabkan kemerosotan serotonin dan tingginya dopamin. Dopamin ni dia drive, dia motivate macam tu lebih kurang. And then serotonin ni dia rendahkan. Jadi menyebabkan beberapa gangguan lah. So hak tu satu. Tapi tidak ada kajian yang mengaitkan betul-betulnya. Tak ada lagi lah so far orang mengkaji, okey babi tu jadi perangai tak comel. Tak ada. Tak ada lagi. Tetapi kita jumpa kajian yang terpisah-pisah. Yelah sekarang ini yang mengkajinya jurnal tu semuanya orang Amerika, orang putih. Orang Islam ni tak berapa nak mengkaji sangat lagi. Jadi okey, saya nak cerita ni dia terpecah-pecah. Dia mungkin satu spekulasi ataupun satu teori ataupun hipotesis saya lah yang tak cukup ilmu ni. Jadi kita boleh mungkin lah probability tu ada lah. And then saat ni cerita pasal babi yang mempunyai monoamine oxidase yang tinggi. Waktu memang disebut dalam paper lah. Okay. And then satu bilik lain lah kata. Ni bilik lain, ni bilik lain. Bilik lain ni pula. Ni memang banyak. Kalau awak buka YouTube, cari, dengar je orang bagi talk, memang jelas lah. Maksudnya mental problem ni disebabkan kecelaruan pada serotonin. Jadi serotonin yang rendah, kurang ni boleh menyebabkan psikopat, keganasan ataupun dia tidak tenang, jiwa yang bercelaru. Tak sedap duduk. Nak katakan tak sedap. And then prone to buat jenayah, dadah, and then depression. Okay, dan report daripada American Association of Suicidology 2014 juga memang dia sebut 50% orang yang bunuh diri ni dia ada depression. Jadi dia ada linking kat situ. And then lagi GABA ni juga dia babi dia ada beberapa yang memang dikaitkan dengan GABA ni. Babi dia ada perencat sintesis GABA. Babi menghalang pengikatan GABA. Okey. Lepas tu babi juga menguraikan menguraikan lah. Dia ada GAD 7 ke apa. Nanti jadi GABA ni juga dikaitkan secara kita kata secara literalnya. GABA dia dikaitkan, kecelaruan GABA dikaitkan dengan kegiatan jenayah, kanibalisme, disebabkan dia gangguan lah. Sebab biasanya pemakan babi ni dia memang terganggu pada otak bahagian depan lah, frontal areas ni. Frontal areas biasa untuk judgement, untuk buat satu-satu keputusan, menjadi waras, boleh berfikir dengan tenang, apa semua tu. Jadi wallahu alam, gitulah ceritanya, wallahu alam. Cuma kita sebagai orang yang mengkaji, nak tahu apa semua ni, ini adalah titik poinnya. Maka kita boleh je naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, mana tahu esok-esok kita invite ramai-ramai lagi untuk buat research camp macam tu. Itulah, dia banyak lagi. Okay, setakat tu dululah. Ya. Okay. Nampak dia tu sikit-sikit bawah tangga pertama dah, insyaAllah. Okay, sebelum saya teruskan dengan soalan daripada saya, ada satu soalan dekat ruangan komen, insyaAllah. Doktor, saya bacakan Doktor, insyaAllah. Soalan daripada saudari Syarah Syamimi. Doktor, ada dijelaskan juga ke mengenai kenapa kita kena setu menggunakan air tanah, dan boleh Doktor kongsikan hikmah penggunaan air tanah untuk mencuci najis mughalazah ini? Tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tanah. Dia ada dua elemen tu, air so, tanah so. Komposisi berbeza-beza. Itulah Islam ni dia bawa end point dia. Tapi di tengah-tengah tu kita lah kena cari. Untuk kita percaya, kita kaji. Kau kaji, kau percaya. Ada orang ni, manusia ni dia pelbagai level. Allah ayat
boleh. Dia buatlah. Ada orang ni boleh. Boleh tak apa buat belakang dia. Tak boleh. Tak buat. Hak tu hak juruh lah. Hak tak boleh. Apa tak boleh? Ni level kita. Jadi wallahualam dia sikit lah maksudnya apa yang setakat yang dalam pengetahuan je lah. Air tanah air tanah ni kemungkinan di dalam apa dia boleh, pertama dia boleh meneutralkan sebab zat-zat tanah ni dia banyak elemen nitrogen, oksigen apa semua tu tanah. Dia kalau kucing pun kalau dia macam dengan kecacingan, cuba kita tengok kucing dia buat apa. Dia makan rupuk, akar-akar rupuk, and then dia makan tanah, sedikit tanah. Haiwan-haiwan lain pun begitu juga. Dia meneutralkan sebab kita ni, unsur kita ni tanah kebanyakannya and then satu lagi kepekatan dia mungkin boleh menyebabkan berlakunya sel tu dia akan jadi kecut, krenasi lah kalau kita sebut bahasa dia kan, and then sel tu akan kecut dan matilah, pecah lah gitu. Jadi dalam konteks pembersihannya lagu tu. Jadi lagi Kak Sam nampak sebab beza antara membasuh dengan menyucikan ni deh. Jadi 7 kali cucian ni campur pula dengan air tanah. Nak rakyatnya payah nak buat Rakyat kita ni betul-betul bersungguh untuk mensucikan apa yang kita tak sengaja ataupun apa yang kita terkena ataupun tersalam tiba-tiba ada benda mari terkencing ke apa, maksudnya kita tak sengaja tapi kadang-kadang silap kita juga. Jadi betul-betul bersungguh 7 kali ambil payah dia nak buat, jadi betul-betul nak buat. Jadi gitulah tu happy. And then orang yang mensucikan ni Allah sukalah, innallaha yuhibbul mutatahhirin wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ni suka orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Suci. Okay. Wallahu alam. InsyaAllah. Apa yang saya boleh simpulkan daripada jawapan doktor tadi, maksudnya kita kena pandang kepada hikmah. Hikmah kenapa perlu bersuci tadi. Nak tengok kepada kesungguhan kita dalam kita nak sucikan diri kita daripada perkara yang haram itu tadi. Okay. InsyaAllah saya ada satu soalan secara personal, tak ada dalam skrip. Okay. Tadi doktor ada share yang babi ni dia ada ada yang dipandang dia tu baik dan ada yang dipandang dia tu tak baik. Maksudnya dari sudut khasiat dia dan sebagainya, protein dan sebagainya kan. Okay, jadi kalau kita lihat kepada sudut yang baik tu, adakah maksudnya soalan saya macam perkara yang baik itu digunakan dalam sistem perubatan dan sebagainya. Adakah benda ini macam mana saya nak tanya, maksudnya benda ni memang terbukti yang babi tu boleh membantu perubatan tu dalam untuk skop perubatan tu, adakah babi itu sendiri boleh membantu? Jelas tak doktor soalan saya? Okey, kalau ditanya adakah babi tu memang boleh membantu? Sebenarnya untuk perubatan. Okey, soalannya ada juga bincang dalam slot sebelum ni, My Halal tu okey, apa yang saya nampak adalah memang babi ada juga manfaat dia, tetapi ia lebih diambil manfaat lah. Ia lebih diambil manfaat disebabkan peladangan yang intensif lah pada babi. Babi dimakan dengan sangat meluas di seluruh dunia. Banyak negara makan, Rusia, China lah terutamanya, Korea, jadi Amerika, Mexico banyak makan babi dengan sangat tinggi, dan asalnya dia punya waste tu, lebihan-lebihan bulu, tulang, kulit tu dijadikan dianggap sebagai sampah dan dibakar. Tetapi mereka melakukan kajian buat kajian and then tengoklah daripada tu boleh menghasilkan produk-produk. Jadi untuk ubat contohnya ambil gelatin sebagai pemegang, and then ambil glycerol,
Okay. Maksudnya dia banyak, terlalu banyak sehingga dia boleh dibuat produk lain dan jadi daripada sampah tukar kepada wang juga. Tu kita kata dalam konteks diambil manfaat lah. Okay. Jadinya so sekarang ni kita sebenarnya mungkin kita kata kita tak, tapi kan cuma nak ayatnya kita ni terkepung lah di dalam produk-produk yang tak jelas halal ke haram dia. Kita terkepung. Asalnya kita kata kita tidak terlibat dalam industri babi ke, tidak terlibat. Yelah kita ni sebut babi pun tak saya sebut ni. Tak saya sebut. Yeah. Masya Allah. Boleh kau sebut. Kau kena samuk kau gitu gini. Jadi ia adalah satu perkataan yang tabu lah. Kita kata tabu, tidak sopan apa semua. Tetapi kita banyak sebut khinzir, lembu kaki pendek ke apa semua. Sampai tahap kita memang tak cara, tak ambil tahu. Kalau masa saya buat kajian lah, searching kita surf ke internet, search je perkataan babi, kalau bahasa Melayu, BABI, dia yang keluarnya lah sumpah seranah. Minta maaf. Tapi orang kita lagu tu lah. Tapi kalau kita terpaksa pergi kepada sumber-sumber ilmu dalam bahasa lain, memang banyak sangat dalam bahasa Inggeris apa semua banyak sangat. Jadi ruginya kita situ. Dan mereka ambil, mereka kaji, mereka guna. Last sekali produk tu sampai ke kita. Siapa yang rugi kan? Jadi itulah, ia lebih diambil manfaat daripada produk tersebut lah, daripada sumber tu. Sebab kita bukannya pengeluar, kita sekadar pengguna. Wallahualam. Terima kasih doktor untuk soalan cepu mata. InsyaAllah. Okay, sebelum saya pergi kepada soalan yang terakhir, kalau ada sahabat-sahabat penonton yang ada soalan, boleh tulis di dalam komen, insyaAllah. Soalan terakhir daripada saya lah, daripada skrip. Nanti mungkin ada soalan-soalan tambahan lagi. InsyaAllah. Okay, doktor. Apa yang kita perlu akut adalah babi ini memang haram. Memang haram, jelas haram bagi kita Muslim. Bahkan non-Muslim pun tahu yang babi ni haram untuk kita orang-orang Islam. Tapi masih lagi ada perspektif dalam kalangan masyarakat kita hari ini yang mempersoalkan kenapa Allah ciptakan babi dan kemudian Allah haramkan. Kenapa tak perlu baik tak payah ada je babi tu kalau nak haramkan. Jadi macam mana doktor kita nak mendidik masyarakat kita yang tak tengok live kita pada malam ni, tak baca buku yang doktor keluarkan, tak dengar pengisian-pengisian daripada orang-orang lain yang lebih tinggi ilmu dan sebagainya yang menerangkan bahawa babi ni haram. Jadi macam mana doktor kita nak bagi tahu dekat masyarakat kita untuk sedar bahawa babi ni memang haram. Macam tu. Boleh doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Payah soalan ni dia jawab dia. Nak jawab ke apa tahu deh. Cumanya apa soalan tu? Apakah kenapa Allah cipta tetapi Allah mengharamkan? Gitulah. Yeah. Kita kata kalau dalam buku ni saya adalah sentuh sikit, memang dibincangkan jugalah. Sentuh di dalam bab hikmah dalam sudut agama. Hikmah dalam sudut agama kan. Salah satunya yang kita nampak adalah untuk menguji keyakinan kita kepada Allah lah, ketundukan kita kepada Allah sebagai hamba. Hamba ni sifat dia royak A lah, tunduk, terima, okay. Yeah. Jadi adakah kita menerima yang tersebut tu? Jadi itulah keyakinan kita kepada Allah, akidah duduk situ, okay. Yeah. Jadinya satu lagi dalam banyak-banyak haiwan lah, apa semua yang Allah cipta ni dia ada. Dia ada, and then dia represented dalam Al-Quran ni. Dalam Al-Quran ni Allah sebut banyak jenis tumbuhan, banyak jenis haiwan, semut dalam kategori dia adalah haiwan yang kita boleh ambil manfaat dari sudut dia punya kerajinan, sifat organisasi dia. Lepas tu apa lagi, unta, kecekalan dia duduk di padang pasir, ikut tuan dia apa semua deh.
supaya kita mengambil manfaat. Dan babi ni satu-satunya haiwan yang jelas lah Allah sebut empat ayat dalam Al-Quran ni memang mengharamkan dia. Maksudnya babi ni dalam konteks haiwan yang haram tu. Jadi dia ada menunjukkan kekayaan Allah ni. Allah buat macam-macam. Allah ni dan semua benda Allah buat tu ada. Ada dia punya baik dia, cuma kita tak explore di sebalik dia tu. Jadi contohnya soal lagi laut paling dekat dengan babi ni adalah siput babi dia. Ataupun escargot dia, escargot. Kita kalau tengok kita kat kalau siapa-siapa jenis nan pokok bunga ke apa ni, kalau tengok escargot ni, gerainya dia. Putih tau. Ada orang pijak-pijak. Tapi lepas tu lah ni kan kita semua orang puas dia nak jadi macam orang Korea dia. Apa inspired by apa orang Korea dia. Suka pakai mask, suka nampak comel ke apa semua dia. Tetapi apa sebenarnya gapo sebenarnya? Dia pakai produk yang daripada utamanya lah, banyak lagi benda lain, tetapi salah satunya yang utama adalah mucin daripada escargot tu. Kita panggil snail mucin lah. Iaitu lendiran daripada siput tu, siput-siput babi. Jadi nak royaknya, okey, kalau lah ni lah situasinya sekarang adalah dia haiwan tu dia memang sesuai di tanah kita, di Malaysia, di Thailand, dan memang di Thailand pun dia ekspor mereka dengan Korea. Jadi dia ternak di Thailand dan dia ekspor dia. And then dia di sanalah diproses, dibuat kita sebut sebagai mask tu. Mask, and then to get the apa kita panggil skin, glass skin ni. Okay, orang lah ni kegilaan. Orang-orang kita lah ni nak suruh comel nampak macam dengan glass. Kulit sepuluh dengan glass lah. Kilat bercahaya. Macam dengan orang Korea gitu dia. Tapi dia daripada tanah kita juga. Nampak daripada dekat lah Thailand tu, dekat dengan kita dia. Rantau kita pergi ke Amerika ataupun Korea, back tu kita balik dalam bentuk kita terpaksa bayar banyak. So nampak dari sini kelemahan kita di mana. Kita kurangnya menghargai ataupun mengkaji apa semua-semua tu. Jadi sebenarnya banyak sangat sebab-sebabnya yang Allah buat gitu. Allah menyekat ataupun itulah kan. Jawab soalan ke tak saya? Jadi salah satu lagi sebenarnya mengapa dia kita kata saya sambung balik Hussan ni dalam sudut behavioral dia. Kita kata satu lagi perkara yang berkait lah dengan dia punya monoamin tu ataupun GABA tu, iaitu GABA ni sebenarnya dia inhibitory neurotransmitter, maksudnya dia kontrol diri kan. Jadi gangguan pada sistem tu menyebabkan seseorang tu jadi kurang malu dan dia punya banyak effects lah. Ni kita pergi dalam konteks seksual dia lebih mudah get aroused lah, mudah get aroused, and then dia gangguan lah, dia nak ada serangan seksual ataupun serangan rogol ni, and then ya gitu. Jadi salah satunya adalah kita lihat di sini dia gangguan pada serotonin, dopamin, GABA tu dia menyebabkan drive-nya tinggi, inhibition-nya rendah. Maksudnya kawalan diri yang rendah. Nafsu tinggi, kawalan diri yang rendah. Maka malu tu tak ada. Jadi macam Rasulullah SAW sebut iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tak tahu, tak malu, memang akan buatlah apa nak buat dia. Jadi keruntuhan akhlak manusia ni banyaklah dikaitkan dengan babi. Banyak disebutlah oleh ulama' lah, biasanya ulama' ada sebut banyak tentang pertama disebabkan hilangnya, terhakisnya rasa malu, terhakisnya kesetiaan, lepas tu gangguan-gangguan pada behavioral seksual tu. Jadi tu hikmahnya
Allah haram, Allah buat tapi haramkan. Sebab antara perkara yang utama lah kenapa Rasulullah SAW dibangkitkan kan. Apa dah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan makarimal akhlak, keindahan akhlak. Jadi antara perkara yang utama lah untuk kewujudan manusia ni, satu ni nak menjadi khalifah, nak menguruskan, urus tadbir tu dan menjadikan manusia tu molek, comel, makarimal akhlak tu. Jadi wallahualam, saya nampak lagu tu lah pandangan saya lah. Wallahualam. Ya. Masya Allah. Apa yang saya dapat daripada perkongsian doktor tadi adalah saya lebih nampak lebih dengan jelas lah bahawa babi tu mendatangkan perkara yang buruk. Kalau maksudnya orang yang makan babi, maksudnya pemakan tu akan dapat efek yang lebih buruk sebenarnya. Betul kan doktor? Dari sudut kawalan diri dan sebagainya. Maka mungkin itu juga sebahagian hikmah kenapa Allah haramkan kita umat Islam untuk makan babi ataupun makanlah terutamanya makan babi supaya kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang. Contohnya berbuat perkara yang bermaksiat dan sebagainya. Sebabnya dah terlalu tak boleh nak kontrol diri kan. Nafsu kita terlalu tinggi dan sebagainya. Sebab itulah mungkin itu sebahagian daripada hikmah yang doktor. Jadi mungkin secara mudahnya itulah yang kita boleh beritahu kepada masyarakat kita. Sebabnya macam yang saya cakap tadi, kebanyakan mereka tidak tahu baik buruknya babi. Yang dia tahu bila dah terkena kita kena samak dan sebagainya. Tapi hakikatnya secara saintifik dan sebagainya, babi tu boleh membuat kita jadi mabuk, jadi teruk perangai dan sebagainya. Jadi teruk mana sebagaimana yang digelarkan babi itu sendiri. Betul tak doktor? InsyaAllah. Sebab Islam dia nakkan kebeningan hati ni. Kalau pemakanan pun kita memang disuruh untuk ambil makanan yang baik-baik untuk menjaga hati, nak suruh bila dah stable, jiwa tenang, kita boleh buat kerja dengan baik. Beza dengan babi akan banyak kecelaruan, fizikal, sakit, banyak elemen-elemen tu terganggu. Gitu. Saya rasa kesan-kesan buruk lepas daripada makan babi ni perlu kita luaskan lagi supaya masyarakat kita lebih faham kenapa sebenarnya babi ni haram untuk kita makan, terutamanya umat Islam, insyaAllah. Okey. Jadi sahabat penonton, kalau masih ada soalan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita masih lagi berbaki masa dalam 15 minit contoh lagi, 30 minit contoh lagi, insyaAllah. Sedikit, sekejap doktor, saya tengok skrip. Dia tengok skrip sikit. Okey doktor, lihat kepada secara kita panggil secara overall, secara kesimpulan pendek, kesimpulan pendek ataupun secara personal ni nasihat daripada doktor kepada masyarakat ataupun pendengar kita pada hari ini berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama memilih makanan memilih makanan yang baik-baik. Islam ni menyeru kita memilih makanan yang halal tayyibah. Kalau ayat 173 surah Al-Baqarah tu, dia sambung tu ayat tu, maksudnya dia Allah menyuruh kita mengambil yang halal dan dia sambung terus dengan kesyukuran. Macam mana seseorang tu nak menjadi seorang hamba yang syukur kalau dia tidak boleh memahami semua yang berlaku sebelum-sebelum tu. Syukur ni berlaku at the end of the story lah. Baru kita kata tengok, oh itu hikmahnya, kita sudah selamat, kita sudah terlindung, barulah kita alhamdulillah syukur. Tetapi dia sebenarnya kalau kita tak nampak pun keburukan yang berlaku, kalau mungkin Allah lindungkan kita daripada keburukan tu, kalau kita yakin dengan Tuhan yang bahawasanya Allah ini menjaga kita lah,
orang itu boleh syukur lagi. Tapi macam mana nak menghidupkan hati yang bersyukur tu? Cerita point ni adalah macam mana nak menghidupkan hati yang nak bersyukur tu. Hati yang dia sebelum syukur ni banyak lagi sebelum tu. Taubat, dia start dengan taubat, dia start dengan, and then dia pergi kepada amalan-amalan, and then dia pergi kepada, kalau hati ni amalan yakin, redha dengan apa yang Allah buat, and then kita syukur. At the end of story tu syukur. Jadi cerita tu bermula dengan hati. So macam mana nak membina hati? Salah satunya hati ni ditempa melalui pemakanan. Pemakanan kita ni. Banyaklah orang putih ke orang, salah seorangnya Brian Sullivan lah, dia psikologis. Kalau saya tak silap lah, maksudnya dia sebut you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Bagi tahu aku, kamu makan apa? Saya akan tunjukkan siapa kamu. Lebih kurang gitu kayak ayat dia. Jadi kita ni apa yang kita makan? Yes, kalau kita sebut makan vitamin C, kulit jadi elok apa semua, makan hormon-hormon yang haiwan yang ada, contohnya macam memang disebut sebagai mengambil makanan daging yang ada hormon lebih DES kalau sebelum ni ya. Dia memang disebut sebagai memberi kesan yang tak comel lah kepada pematangan. And then macam-macam. Jadi efek makanannya ni memberi kesan. Jadi begitu juga kita pilih makanan yang baik. Makanan yang baik, halal tayyibah. Al-halal bayyin wal haramu bayyin. Halal ni jelah, haram ni jelah. Wa bainahuma asyubhah deh. Jadi kalau boleh syubhah tu jangan ambil lah. Tapi syubhah ni ialah al-war'u je lah, tarku syubhah dia. Orang warok dia tak ambil benda-benda syubhah. Jadi kita duduk di mana? Kita duduk di mana? Ceritanya lah kita duduk di mana dia. Halal tu je lah, harga tu je lah. So harga ni insyaAllah tak ambil. Tapi syubhah ni cuba untuk tolak. Kalau benda tu kita ragu-ragu apa semua, tolak. And then kita jaga anak-anak kita supaya menjaga makanan. Sebab memang dia efek dia tu banyak. Dari segi perangai, dari segi kerah hati, lembut hati apa semua, dia menempa hati. Pemakanan dia menempa hati yang bening, hati yang dengar kata. Kadang-kadang anak-anak ni payah nak dengar kata. Cuba cek makan gapo, suami duit daripada jelas ke tidak halalnya. Kau terambil duit orang. Kalau terambil duit orang, bayar lebih tak apa. Biar kita rugi sikit asalkan kita tidak ambil hak orang. Dia akan menyebabkan banyak, bukan setakat hati, boleh jadi penyakit pun boleh jadi. Sebab dia adalah bukan setakat kita rasa hati kita tenang. Sebenarnya sel-sel kita pun boleh jadi dia tak selesa. Sel-sel yang tidak selesa dia terganggu. Kalau kita kata contohlah, kita kata kanser, dia bukan satu penyakit. Orang kata kanser ni bukan penyakit, dia adalah kecelaruan sel. Sel tu tak stabil. Dia membiak tanpa henti. Dia tidak stabil. Dia bukan penyakit tapi dia tidak stabil. So apakah puncanya? Kadang-kadang orang nak marah kita, orang pandai pun benda tu boleh mendatangkan gitu lah, dia ada banyak sebab dia. Cuma nak maksudnya ketenangan dia daripada makanan. So jaga makan. Kalau pergi ialah kedai-kedai lah ni pun kita tak jelas juga. So mungkin berjaga-jaga lebih baik lah. And then check lah. Kita lebih concern kepada yang halal. Check kalau JAKIM dia ada senarai. Kalau sebelum ni kita tak kisah sangat ada kod logo. Tapi kalau boleh kita pilih yang ada logo. Sebab sebenarnya sebagai kita orang-orang pengguna, orang biasa ni, kita ada kuasa kita sebagai kuasa pengguna. Jadi pengguna nak hok mana, jadi hok tu lah yang akan disediakan lebih banyak oleh pengeluar dia. Kalau pengeluar terpaksa cari logo halal, walaupun nak dapatkan logo halal ni mahal. Tapi disebabkan dia nampaknya prospek yang besar dari negara-negara Islam kan. Negara Islam ni dia pengguna kan. Jadi dia pun berusaha untuk menjadikan satu produk itu halal. Jadi kita boleh menjadi satu kuasa pendesak untuk mewujudkan benda-benda gitu.
Since kita guna lah ni kan. Kita tak tukar minda kepada minda saintifik untuk menjadi minda apa inventor apa semua tu takes very long time, tapi tak mustahil sebenarnya kan. Tapi untuk buat masa sekarang lagu tu. So apa lagi? And then kajilah ayat Quran. Kaji ayat Quran, sebenarnya semua jawapan tu ada dalam ayat Quran. Jadi selak balik, buka balik, tadabbur, and then cari secara explanationnya. Sains ni dia tidak terpisah pun daripada agama. Kalau kita kata sains tu beza pada agama, kita pun salah lah, sebab dia sebenarnya dia satu ilmu yang satu, tetapi bila sampai ke zaman berzaman ke, dia sudah mengalami macam-macam lah pemecahan tu, dipanggil apa, pemecahan dualism, sekularisme, dan sekularisme, dia pecah-pecah pula. Jadi sebenarnya ilmu tu kita boleh menggabungkan kembali walaupun dia payah, sebab specialization kita ni spesifik kan, tapi Islam tu semua ilmu ni asal pada Islam kan. Jadi mungkin certain ilmu tu orang kita belum menguasainya lagi, tapi bermula pada kita lah. Kita cari, kita igak kutik ke apa, kilah kemah-kemah okay. Kalau bukan kita siapa lagi. Jadi sekarang ni saya tengok ramai adik-adik keluaran daripada sekolah yang kita ada gabung lah, tahfiz sains ke, engineering sains, engineering tahfiz ke apa semua okay. Jadi pergi molek, appreciate bidang tu, and then pergi jauh lah guna benda tu, guna back tu supaya ulama-ulama kita buat dulu. Macam mana seorang manusia tu, seorang individu tu dia boleh menjadi musician, dia boleh menjadi mathematician, dia boleh menjadi seorang doktor yang merawat orang. Sebab tu Islam tu sifat dia lagu tu. Ilmu tu integrated. Islam tu lagu tu. Cuma law ni je. Dia panggil compartmentalization of knowledge. So kita kena back to the integration lah. Macam gitu. So payah lah. Tapi insyaAllah slow-slow kita bukan tengok dalam masa setahun dua, tapi 20 tahun, 30 tahun lagi insyaAllah. Okay. And then kita kena yakinlah Islam tu akan menang ni. Jadi satu lagi yang menerangkan tentang Islam tu adalah Quran tu sendiri, Islam tu sendiri, dan Islam tu ya'lu wala yu'la alaih. Dia tu tinggi walaupun banyak mana, setara mana orang nak menjatuhkan dia apa semua tu, malah itulah tak jejah lah kita kata. Jadi kita bersama-sama dengan kebenaran tersebut lah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, terima kasih doktor atas nasihat ataupun konklusi untuk perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan kenapa babi tidak halal. Tapi doktor, kita ada soalan daripada penonton di ruangan komen. Saya bacakan doktor daripada Cik Mama Haris. Assalamualaikum doktor. Apa beza makan benda yang memang haram, contoh seperti babi, dengan makanan yang asalnya halal tapi dari sumber haram? Seperti syubhah. Contoh syubhah tu dia ada bagi tahu komen seterusnya. Syubhah tu maksudnya kita beli makanan yang halal menggunakan duit judi ataupun curi. Adakah maksudnya berbalik kepada soalan pertama tadi, apa kesannya? Adakah sama atau sama terhadap tubuh badan kita ataupun ada kesan-kesan lain? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengok kepada hadis tu, Allah dah cluster kan. Orang tu hadis kan, hadis Rasulullah kan. Halal, haram, syubhah. Dia sudah ada 3 cluster yang berbeza-beza. Jadi secara fizikalnya saya nampak ia juga berbeza dari segi ranking dia, kesan dia tu. Contoh kalau benda tu haram, dia daging dia, isi dia, semua dalam tu, chemical dia apa semua tu, dia secara zatnya, secara fiziknya dia boleh berinteraksi dengan tubuh badan, dan daripada tu dia akan tumbuh lah, kita membesar, kita grow kan, kita guna zat-zat tersebut ni. Okay,
tu kalau huk haram deh, huk haram ke huk halal, maksudnya dari sudut benda tu zat tu sendiri. Tapi kalau benda ni halal tetapi dia syubhah, satu lagi maksudnya apa kita kata rahmat pada Allah ke. Allah menawarkan gapo? Ya ibadi, siapa-siapa, wahai hambaku. Ayat dia, ayat Allah dia, wahai hambaku yang melampaui batas, yang mengambil benda yang melampaui batas lah. Tapi ayat dia Allah guna ya ibadi, betapa lembutnya Allah guna. Ya ibadi, siapa-siapa yang melampaui batas, Allah tawarkan taubat. Kita minta maaf, kita bertaubat kepada Allah. Jadi insya-Allah dia boleh mensucikan balik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Terima kasih Doktor atas jawapan sebenar tadi, dan terima kasih juga kepada penonton ataupun sahabat-sahabat yang bertanyakan soalan untuk slot kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita sudah menghampiri pengakhiran program. Saya rasa saya perlukan lagi kata-kata terakhir daripada Doktor untuk kita jadikan pedoman. Banyak kata terakhir. Apa lagi? Silakan Doktor. Nasihat lagi supaya saya sendiri sebagai anak muda dan juga sahabat-sahabat yang menonton beringat dengan kuasa-kuasa yang ada pada hari ini, dengan perkara yang sebenarnya haram tapi ada kuasa yang boleh tukar ganti dan sebagainya jika dia nampak halal untuk kita yang muslim dan sebagainya. Jadi mungkin Doktor orang yang berpengetahuan luas, ada pengalaman dan sebagainya, boleh nasihatkan untuk kami berhati-hati, insya-Allah. Okey, peringatan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni pengalaman saya sendirilah. Kita daripada sekolah, and then kita pergi matrik, and then kita pergi universiti, kita duduk di dalam kita sorry tapi kita duduk dalam keadaan yang masyarakat apa semua ni. Okey. Doa. Perkara yang paling boleh kita bergantung adalah pada doa kita. Memang orang sebut doa sebagai senjata, dan dia juga adalah sebagai satu wasilah lah yang menyambungkan kita. Kalau misal kata kita berada dalam keadaan tak sure lah, tak pastilah lagu mana gini lagu mana itulah sebut ya Allah, ya Allah, betul ke ni, okey ke tak ni, boleh ke tak ni, ambil ni, insya-Allah Allah akan tunjuk. Allah bagi guide. Okay, itu pertama. Gapo-gapo talk to Allah lah, kita kata, bercakap, kita punya bermonolog dengan Allah. Sebab insya-Allah Allah akan tunjuk lah, guide dia lagu mana, dan keyakinan kita panggil kemah hati kita tu. Berfatwa dengan hati dia, istilah dia yang disebut lah ni kan. Yang kedua, Allah, Masya Allah, terhilang dah on point tu. Yang kedua, kalau untuk guide kita lah, di antara memilih apa semua ni, Qiyamul Lail salah satunya. Qiyamul Lail ni dia menyebabkan kita ni ada guide. Bila kita bangun pagi, nak buat apa contohnya, kita contohnya kalau student lah, buat master ke, buat PhD ke apa semua dia. Dia tak ada satu jadual yang kemah. Kalau in research kan, dia tak ada satu jadual, tak tahu nak pergi mana. Kau nak tulis buku, kau nak tulis artikel, tak tahu nak buat apa dia. Jadi dengan amalan Qiyam tu, memang orang tu akan dipandu satu persatu. Allah buka, Allah tunjuk, nampak lagu tu. Jadi and then berkawan dan bercintalah dengan buku, dengan ilmu, nulis, and then kembalilah kepada nulis lah. Nulis ni kerja buat ulama. Okay, kerja buat ulama. Dia bukan sekadar apa semua. Dia bukan benda yang kita nak cari glamour ke, nak menjawab ke, nak jadi jabatan netizen ke apa semua, tak. Dia menulis ni, kalau kita tengok dia, beza kita dengan kita Malaysia dengan orang Indonesia dia. Beza tau. Dia orang, kalau kita buka blog, informasi daripada mereka tu sangat banyak. Jadi dia orang jenis manusia yang lebih berilmu, lebih menggali, lebih baca lah.
Kalau disebut care lah. Memang disebut care. Kalau buku tu keluar publish buku Inggeris publish hari ni, esok translate dah bahasa Melayu, bahasa Indon. Tapi kalau kita berapa puluh tahun, jauhnya kita dengan buku. Jauh. Kadang-kadang translation dulu yang keluar, barulah buku asal tu publish. Betapa dia orang cepat. So mana kita? Di mana kita dengan ilmu? Mana jauh kok. Lah kita gitu kan. Maksudnya tak tahulah, wallahu alam, tapi mungkin budaya kita untuk dekat dengan ilmu tu kurang sikit, jauh lah. Kalau kita cari blog-blog apa semua pun kurang. And then ni kita pun banyak dilalaikan dengan nak jawab WhatsApp, nak jawab komen-komen. Kadang-kadang komen tu dia sikit je. Baiklah kita buat blog. Kalau suka menulis, buatlah blog. Sebab dia akan menyebabkan otak kita ni keluar idea. Dia kena train. Train ni dia ada, kita sebut kalau secara saintifik kita sebut sebagai plasticity lah, plasticity otak dia. Dia training. Information tu keluar. Jadi kita dah biasa mengeluarkan idea. Dia jadi lama-lama contohnya macam kalau jalan tu kecil deh. Jalan tu kecil, jalan kampung kecil, jalan orang lalu. Tapi kalau jalan tu ramai orang lalu. Jalan tu kau besar. Nanti kita panggil sebagai plasticity lah, neuroplasticity. So information pun akan lalu relax je. Kapan terbang boleh lalu. Itulah maksudnya. Jadi itu fungsi latihan. Jadi anak muda back to blog, okey juga, nulis blog. Keluarkan idea, kupas, be critical lah. Janganlah buat pasal isu-isu remeh-temeh ke apa semua. Kita banyak more tu artis lah apa semua tu, boleh nak tengok artis, tapi tengoklah sudut yang baik, tapi kat kurang-kurang lah. Banyak lagi benda lain kan. Jadi pembudayaan ilmu tu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih doktor kerana sudi untuk beri nasihat dan sebagainya untuk sahabat-sahabat penonton dan juga diri saya sendiri. InsyaAllah terima kasih lagi sekali kepada Dr. Sahmani kerana dapat meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini bagi live momen buku. Jadi sahabat semua, kita sudah di penghujung live. Saya ucapkan terima kasih kepada Momen Buku di atas jemputan sebagai moderator untuk mengendalikan sesi live pada malam ini, dan juga sahabat-sahabat yang menonton, terima kasih kerana sudi join. Tetap share juga live ni kepada sahabat-sahabat supaya mereka juga dapat ilmu apa yang dikongsikan pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya kira dah tiba masanya untuk kita sama-sama undur diri. Teruskan bersama dengan Membuku dengan live akan datang dan insyaAllah dengan panel jemputan dan kupasan buku yang lebih menarik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.